Yang berusaha Encik Rasaini bin Abdul Rahman, PK Pentadbiran TICE. Yang berusaha Puan Nurul Huda binti Muhammad Adnan, PKM TICE. Seterusnya, ibu bapa yang dihormati, para guru dan anak-anak pelajar yang dikasihi dan diredai Allah SWT. Pertama sekali, majlis amat berbesar hati dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ibu bapa, penjaga, tuan-puan yang telah sudi hadir dan meluangkan masa untuk bersama-sama pada hari ini. Sesungguhnya, kehadiran tuan-puan amat dihargai dan telah membuktikan komitmen tuan-puan dalam memberi kerjasama untuk meningkatkan kecemerlangan anak-anak. Dalam hari yang penuh keberkatan ini juga, marilah kita panjatkan setinggi kesyukuran, tanda syukur atas segala kurniaan, atas nikmat iman, Islam dan insan, dan atas pertemuan yang penuh keberkatan. Senyuman terukir indah berseri, santun langkahnya menjadi teladan. Silakan Puan tampilkan diri bersama madah kata Alwan. Bagi memulakan majlis pada hari ini, majlis mempersilakan Puan Hajah Marshidah binti Hasbullah untuk menyampaikan ucapan Alwan. Majlis menjemput dan mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma terima kasih kepada pengacara majlis yang dihormati PK Pentadbiran Ustaz Rasaini bin Abdul Rahman, yang dihormati PK Penolong Kanan Had Ehwal Murid Cikgu Nurul Huda binti Muhammad Adnan, barisan guru-guru yang dihormati, seterusnya ibu bapa yang dihormati dan anak-anak pelajar yang dikasihi. Alhamdulillah kerana pada pagi ini kita dapat sama-sama berkumpul di Dewan Omar Al-Khattab SMUA Tarbiyah Islamiah Cabang 4 untuk satu program, iaitu program runding cara. Program runding cara pada pagi ini kita khususkan kepada ibu bapa penjaga anak-anak pelajar SMU dan juga SPM yang akan menduduki peperiksaan. Kalau SMU tu pada 2 Disember 2024. Sementara SPM pula tarikh peperiksaannya bertulis bermula 2 Januari 2025. Tetapi untuk peperiksaan SPM ni, ujian bertutur bahasa Melayu bermula 2 Disember hingga 5 Disember. Jadi untuk subjek bertutur bahasa Melayu tu dikira subjek SPM dah lah tu. Jadi tak lama dah 2 Disember hingga 5 Disember. Kemudian untuk bertutur bahasa Inggerisnya 16 hari bulan Disember sehingga 19 Disember 2024. Dan seterusnya ujian mendengar bahasa Melayu dan bahasa Inggeris pada 31 hari bulan Disember. Dan peperiksaan bertulisnya bermula 2 Januari hingga 5 Disember 5 hari bulan Februari 2025. Jadi memandangkan tarikh-tarikh peperiksaan yang telah begitu hampir dengan pelajar-pelajar, sebab itulah kita menjemput ibu bapa untuk hadir kepada satu program, iaitu runding cara. Tujuan diadakan program kita pada hari ini untuk runding cara ni, kita khususkan kepada ibu bapa, mari bincang dengan cikgu-cikgu. Jadi hari ini kita bagi seluas-luas masa kepada ibu bapa untuk sama-sama berbincang dengan guru-guru yang mengajar mata pelajaran sama ada SMU ataupun SPM.
Jadi ibu bapa boleh guna peluang yang ada ni untuk bertanya tentang hal keadaan anak-anak tuan-tuan. Jadi kita pakat nanya, kita pakat bincang. Semoga dengan hak kita mari hari ini boleh tolong anak-anak kita untuk mencapai keputusan peperiksaan yang cemerlang. Dan buat pengetahuan ibu bapa, peperiksaan percubaan kita baru ni, kalau SMU kita hanya memperolehi peratus sebanyak 57.42%. Ini keputusan peperiksaan percubaan SMU. Dan untuk SPM 57.87%. Dan kalau kita bandingkan dengan keputusan peperiksaan tahun 2023, SMU capai 98% dan SPM 95.32%. Jadi apabila kita ini untuk pengetahuan ibu bapa, program sekolah masih lagi berjalan seperti biasa, iaitu kelas lonjakan kecemerlangan yang kita adakan pada hari Jumaat dan Sabtu akan berjalan terus sehinggalah pelajar-pelajar tiba hari besok. Mungkin Jumaat Sabtu yang terakhir tu kita rehat. Dan kelas malam untuk tingkatan 5 juga berjalan seperti biasa. Tapi sekiranya hujan lebat, kita akan maklumlah kepada anak-anak kita, kelas akan dibatalkan. Sementara satu lagi program yang kita akan adakan, iaitu perkampungan. Ini adalah program yang terakhir dalam usaha kita untuk menyediakan pelajar-pelajar supaya dia tidak buntu dalam dewan PESO. Sebab anak-anak kita ni kalau dia tak ada jawab, dia pilih untuk tidur. Inilah untuk makluman ayah-ayah dengan mama. Anak-anak kita ni kalau dia tak ada jawab, dia akan tidur dalam dewan. Dia tak ada dah rasa nak buat seperti kita mula. Kalau kita mula, kalau kita tak ada jawab, kita akan reka cerita jawab pen kan. Kita tak akan datang, kita PESO kosong. Tapi anak-anak kita dia menol ni dia pelik sikit. Kalau dia tak ada jawab, dia tak jawab. Dan dia akan tidur atas kertas PESO. Jadi cikgu yang mengawasnya, dia akan jalan dan dia akan geruk. Tak cakap dia geruk kadang-kadang tu. Jadi kita tahulah, maknanya dia memilih untuk tidur tu apabila dia tak dapat nak cari isi untuk jawab. Jadi tujuan kita buat program pada hari ini dan juga program-program selepas ni sebelum dia PESO tu ialah untuk menyediakan dia supaya dia dapat cari juga apa jawapan. Walaupun dia tahu jawapan tu mengarut, tak apalah, asal dia kena jawab. Sebab cikgu yang PESO, dia nak bagi markah, dia tengok pada pelajar yang menulis. Mungkin di antara pelajar-pelajar yang tulis tu ada 1-2 perkataan yang sama dengan skema yang disediakan. Pada masa tu, walaupun dia tak dapat markah penuh, maka dia akan dapat sikit. 39% masih tak lulus. Dengan jawapan reka cipta dia tu, dia dapat 40. Maka 40 tu dia dah lulus. Jadi hari ini mama abah-abah, saya nak maklum juga. Penyakit anak kita Jamila ni, yang pertama, tak berapa rajin mari sekolah. Ada sikit pening kepala, tak boleh nak bawa dah, tak mari. Jadi apabila tak berapa rajin mari sekolah, maknanya dia dah tinggal pada hari itu. Saat akhir ni teknik menjawab soalan PESO, teknik tulis, secara mana nak dapat markah. Jadi kita pun nak pesan juga lah kepada ibu bapa, tolonglah tolonglah ibu bapa yang ada di rumah ni, sebelum tinggal di video apa tu, pastikan anak-anak turun mari sekolah. Dan kalau sekiranya dia memang betul-betul demam, maklumlah kepada cikgu kelas bahawa anak kita ni demam. Dan kita pun tak galakkan anak mari sekolah kalau dia demam. Semua dia lihat rumah. Dan satu lagi, anak kita ni dia suka dengan telefon. Bukan tu anak kita lah, kita pun suka dengan telefon tu. Tapi
biarlah digunakan telefon tu untuk yang bermanfaat. Contohnya, kalau untuk anak-anak pelajar SPM, dalam telefon tu banyak sangat dia boleh guna. Dia buka YouTube tu semua topik untuk subjek lesson SPM dia ada dalam tu. Jadi kalau dia boleh guna telefon tu untuk kebaikan, tak apalah, builah dia guna. Tapi kita pantau, takutnya dia jelajah yang lain. Jadi masa yang kita tinggal ni dah tak sampai sebulan. Tak sampai sebulan dah. Ada 21 hari untuk SMU dan SPM kalau dengan ujian lisan tu pun sama, dalam 23 hari. Jadi masa yang banyak tu, yang banyak setakat tu dengan buku yang banyak lagi, tolonglah dan tolong jaga. Dan juga habis dah. Pastikan anak mari sekolah. Lepas tu pastikan juga anak menggunakan telefon yang sebaik-baik, guna untuk manfaat yang terbaik. Jangan guna untuk main game. Cuti dulu. Pastikan awak bersedia untuk peperiksaan. Dan yang seterusnya, kita mama ni pastikan bui makan kanak tu biar berkhasiat. Sebab ramai mari sakit perut koyak makan ke apa? Makan ramen semalam. Kita tak pernah ramen lagu mana. Kita sebut, kita dia sebut. Jadi kalau anak nak makan pedas ke apa tu, lah dulu. Takutnya jadi tak boleh mari sekolah. Tinggallah anak kita. Sebab kita lah ni pun, kita memang terfikirlah. Kalaulah anak kita tu, kita tak jaga model. Sebab perangai budak ni, kalau kita tak suruh, kita tak pandu, kita tak tekan dia, tak perhati dia, memang perangai budak ni dia akan lalai. Dia akan tak cara sebab dia tak pernah terfikir pun untuk depan hari. Tapi untuk kita orang tua ni, kita kena telitilah untuk anak-anak kita senapah lagi. Senapah lagi. Cikgu jaga di sekolah, mama abah jaga rumah. Dan pastikan makanan yang kita bagi kepada kita biarlah berkhasiat. Tak salah nak makan fast food ke apa tu. Tentu kita nak nasi goreng ikan buat sayur. Lepas tu buat bubur kacang hijau banyak. Bubur kacang hijau ni banyak sumber protein untuk otak dia. Segala kekacang. Tak salah video makan apa cikdih ke apa tu, tu tak comel. Sebab anak-anak kita ni memang lah. Kalau suruh makan nasi tak berapa. Minta maaf lah Ustazah ngepek hari ni super mok. Memang mok pun. Jadi kita pakat-pakat jagalah. Okey, dan yang seterusnya, pastikan anak-anak kita alert dengan jadual tambahan. Pastikan. Sebab kita jadual tambahan kita ni Jumaat 1 terus jalan. Kelas alik petang kita teruskan sehingga pukul 4.30. Jadi mana-mana, cuma setakat ni kita masih lagi beri keizinan untuk anak kita pergi buat lesen. Tapi tolong perhati model lah. Kalau baru nak start buat, jangan betul berhenti dulu. Ataupun nak tunggu nak test dah, okeylah teruskan. Sebabnya masa kita dah memang tak ada dah. Kalau kita tengok pada bilangan buku yang wajib kita kena khatam, kena ingat, rasanya memang masa tu tak ada. Tapi insya-Allah kita cuba usaha. Dan doa ibu bapa satu lagi. Apa keadaan anak kita pun kita nampak dia tu, contohnya tengok keputusan hari ni, anak kita tak ada satu pun yang lulus. Okey, kita masih ada masa lagi. Kita usaha dan kita kepil sekali dengan doa. Doa mak dengan abah ni doa yang paling mustajab. Tidak ada hijab. Untuk Allah Ta'ala bagi supaya dengan mak dengan abah no, insya-Allah. Jadi kita doa banyak. Buat solat hajat jangan berhenti. Anak pun sama. Ni anak di belakang tu buat solat hajat setiap malam. Minta dengan Allah Ta'ala. Minta Allah Ta'ala buka pintu hati. Minta Allah Ta'ala lapangkan dada untuk menerima segala ilmu. Dan semoga dengan adanya doa-doa daripada ibu bapa, doa-doa daripada cikgu-cikgu, doa-doa daripada anak-anak sendiri, Allah Ta'ala akan beri kejayaan kepada anak-anak kita. Sebab anak-anak kita adalah anak-anak yang bijak. Cuma dia tak guna je.
dia malas. Jadi insya-Allah selepas ni sudah tidak ada lagi malas, sudah tidak ada lagi penting diri. Fikirlah tentang kebahagiaan mak dengan abah. Sebab mak dengan abah paling gembira sekali apabila dia menyiapkan beg anak-anak untuk dia anak-anak masuk universiti. Itulah target kita pun, biar anak-anak pelajar kita semua berjaya ke universiti insya-Allah. Dan ada sikit lagi tentang runding cara kita pada hari ini. Selepas daripada taklimat ataupun ucapan pengetua, kita akan ada anugerah satu hati kepada anak-anak pelajar kita yang berjaya dalam peperiksaan percubaan baru ini. Dan apabila selesai bahagian ni, ibu bapa akan pergi kepada cikgu kelas, ambil keputusan periksa sekali dengan anak-anak ni. Dan ibu bapa kena tengok dulu anak kita lemah mana. Jadi cari cikgu mata pelajaran yang kita dah bubuh, dah tanda di meja tu. Carilah sekali dengan anak, masuk dengan cikgu, biar cikgu royak apa anak kita tak boleh A, apa anak kita tak boleh mumtaz. Dan cikgu akan ajar cara-cara nak dapatkannya insya-Allah. Dan kita akan peruntukkan masa seluas-luasnya untuk cikgu berbincang dengan cikgu mata pelajaran insya-Allah. Jadi rasanya okey, ada satu lagi untuk tarikh 22 bulan Jumaat dan Sabtu kita ada program perkampungan. Perkampungan ni ialah khusus untuk pelajar SMU dan juga SPM, dan bermula 8.30 pagi sehingga pukul 5.30 petang. Jadi pelajar-pelajar akan makan, solat zuhur, solat asar di sekolah. Tapi kita tak bermalam di sekolah, kita lepas balik. Sebab sekolah kita masih ada lagi lah masyarakat tu. Jadi perkampungan tu pelajar akan sertai dalam 2 hari sahaja kita sempat buat. InsyaAllah lah mungkin program ni kalau nampak ada penambahbaikan, kita akan buat untuk tahun depan insyaAllah. Dan rasanya itulah sahaja daripada saya. Dan buat akhirnya sekali lagi terima kasih kepada ibu bapa kerana sudi hadir untuk program Runding Cara. Dan kita pihak sekolah mengucapkan jutaan terima kasihlah kepada semua guru, kepada semua ibu bapa dan juga kepada semua anak-anak. Semoga segala usaha kita mendapat barakah daripada Allah Ta'ala dan dia memberi kejayaan kepada anak-anak kita insya-Allah. Dan segala kekurangan daripada kelemahan diri saya, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Puan Hajah Rashidah binti Hang Semua. Seterusnya, tibalah kita ke acara penyampaian anugerah pelajar cemerlang peperiksaan percubaan SMU dan SPM. Majlis menjemput dan mempersilakan Puan Hajah Rashidah binti Hasbullah untuk menyampaikan anugerah kepada pelajar. Majlis menjemput dan mempersilakan. Bagi anugerah pelajar cemerlang percubaan SPM dijemput Nur Aisyah Syahira binti Kamarudin dengan keputusan 4A, 2B dan 3C. Seterusnya dijemput Nur Alisha Inalis binti Abdul Rahim dengan keputusan 3A, 1B dan 4C. Seterusnya dijemput Aisyah Nadira binti Abdul Razi
dengan keputusan 3A, 1B dan 4C. Seterusnya, dijemput Nur Fatimah binti Rashid dengan keputusan 3A, 1B dan 3C. Seterusnya, dijemput Ni Amara Naziha binti Ni Amri dengan keputusan 3A, 3C. Seterusnya, dijemput Ahmad Danish bin Bulong Kahar dengan keputusan 2A dan 4C. Penerima terakhir bagi percubaan SPM, Siti Badli Natasha binti Muhammad dengan keputusan 1A, 2B dan 4C. Seterusnya, masuklah kita ke penyampaian anugerah pelajar cemerlang bagi SMU. Dijemput Murshidah binti Cik Rozlan dengan keputusan 2 Mumtaz, 2 Jahid Jidan dan 6 Jahid. Seterusnya, dijemput Nur Aini Alifah binti Muhammad Zulkifli dengan keputusan 1 Mumtaz, 7 Jahid Jidan dan 2 Jahid. Seterusnya, dijemput Nur Nadirah binti Muhammad Noor dengan keputusan 1 Mumtaz, 3 Jahid Jidan dan 6 Jahid. Seterusnya, dijemput Alia Farisah Hani binti Muhammad Zaki dengan keputusan 5 Jahid Jidan dan 5 Jahid. Akhir sekali, Nur Hanan binti Muhammad dengan keputusan 5 Jahid Jidan dan 4 Jahid. Terima kasih diucapkan kepada Pengetua TIC Puan Hajiah Marshidah binti Hasbullah atas penyampaian hadiah sebentar tadi. Dengan selesainya penyerahan anugerah sebentar tadi, maka tamatlah majlis pada pagi ini. Saya mewakili pihak majlis menyusun 10 jaris anda yang terdapat salah silap dan kekurangan sepanjang majlis ini berlangsung. Sesungguhnya hanya Allah yang menjadikan tiap-tiap sesuatu dan kepada Allah sahaja kita berhajat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.